إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada 1000 amalan sunnah sehari-hari. Sambungan kita daripada bab yang kelima semalam, iaitu sunnah bersiwak yang dah kita sebut sampai pada sunnah yang kelima, muka surat yang ke-56, sampai pada sunnah yang keempat, muka surat yang ke-56. Jadi sambungan kita pada pagi ini ialah sunnah dalam bersiwak yang kelima, iaitu bersiwak ketika bau mulut itu berubah. Kita tengok apa yang disebut oleh penulis. Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, iaitu ditekankan untuk bersiwak ketika mana bau mulut berubah. Dalilnya berpandukan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun lil fam. Maksudnya ialah siwak itu dapat membersihkan mulut, iaitu menghilangkan bau mulut. Bila mana kita rasa ada perubahan pada mulut kita, baunya, kita sendiri boleh rasa benda tu, maka pada waktu tu kita bersiwak, membersihkan mulut. Ikutlah cara apa pun, sama ada menggunakan cara tradisional, iaitu pakai kayu sugi, tapi keberkesanan guna kayu sugi itu mungkin tidak seoptimum seperti mana kita guna produk-produk yang lain. Tanpa kita mengenepikan elemen pembersihan mulut menggunakan kayu sugi ni, ianya sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara menghimpunkan cara lama dan cara moden ni, ianya lebih baik. Kita tidaklah meletakkan menggunakan kayu sugi itu sebagai cara yang tidak lagi dilakukan ataupun dibuat. Masih lagi ada relevan untuk orang yang dia nak bersiwak, dia guna kayu sugi saja. Tapi macam yang kita sebutlah, kebersihan penggunaan itu perlu diambil kira. Kemudian disebut sini, maknanya di sini bahawa bila sahaja mulut itu perlu untuk dibersihkan, maka ditekan untuk bersiwak. Kita ketika mana rasa ianya perlu, maka kita pun bersiwak. Muka surat yang ke-57, hal ini sama sahaja apakah dilakukan ketika tidak berpuasa ataupun ketika sedang berpuasa. Yang ni yang jadi khilaf di kalangan para fuqaha. Di pagi hari maupun di petang hari. Dan bersiwak merupakan satu ibadah yang tidak memberatkan orang yang banyak. Kita nak fokus kepada apabila ketika mana berpuasa dan ketika mana tidak berpuasa. Sebahagian fuqaha
memakruhkan perbuatan bersiwak selepas daripada gelincirnya matahari sampai kepada waktu berbuka puasa, iaitu daripada zuhur, hampir kepada zuhur sampailah kepada waktu berbuka puasa maghrib. Maknanya tak bersiwak itu lebih baik berbanding bersiwak. Tapi kita kena tengok realitinya juga, tanpa kita meremehkan ataupun melekehkan pandangan tersebut. Kita tahu pandangan itu datang daripada para ulama. Kalau kita tengok sebahagian orang yang mengambil pendirian mengasingkan diri betul-betul ketika mana bulan Ramadan. Ini cerita ni puasa Ramadan ni, puasa Ramadan, puasa wajib. Mengasingkan diri betul-betul tanpa melakukan apa-apa aktiviti yang ada hubungan dengan orang ramai, maka dia pilih untuk tak bersiwak itu boleh bila mana dia tidak melibatkan orang ramai. Tapi bila mana dia duduk di bahagian pentadbiran ataupun perkhidmatan, bahagian perkhidmatan, dia akan deal dengan banyak orang. Kalau dia pegang pandangan ni, dia agak sukar. Tambah bila mana dia deal dengan orang yang non-Muslim juga ramai. Ni saya nak sebut dari segi realiti. Jadi benda ni kena ambil kira. Kalau kita memang 10 akhir Ramadan tu iktikaf, tak bercampur dengan orang, tak bercakap dengan orang, kita nak fokus baca Quran saja, kita kurang hubungan dengan orang, nak pakai pandangan yang makruh itu, dipersilakan. Sebab Asy-Syafi'iyah dan juga Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i lah yang tarjih dalam bab ni, mereka melihat ibadah tu bila mana kita lakukan sehingga kita nampak macam letih ataupun nampak berlaku perubahan pada diri kita, itu lebih baik. Sebab ada satu hadis yang menjadi titik tolak kepada keluarnya pandangan ini, iaitu hadis yang cerita tentang satu orang bila mana dia menunaikan haji. Nabi sebut haji itu al-hajju asy'ath wa akhbar. Haji itu sifatnya ialah kusut masai dan berdebu. Sebab tu dalam haji dia tiada larangan, dia tiada kebenaran untuk kita pakai wangi-wangian. Dia nak buang sisi-sisi kemewahan ni, nak buang yang tu. Jadi itu antara sebabnya. Bila mana kita bersih, itu menunjukkan bahawasanya kita muqbilun lit-taraf. Maknanya kita suka kepada keadaan yang tersusun, rapi, sehingga kita tak nak beribadah dalam keadaan yang yang sedikit berlaku perubahan pada diri. Sebab puasa pertama sekali kita mengekang makanan masuk, jadi perubahan fizikal akan berlaku. Termasuklah plus dengan bau mulut tu. Sama juga dengan haji. Tapi macam saya sebutlah, ianya hanyalah pandangan hikmah di kalangan para fuqaha. Bukan dia disandarkan daripada hadis Nabi yang memang Nabi buat macam tu. Hatta kalau tengok Nabi sendiri, bulan Ramadan Nabi pun membersihkan mulutnya, sebab Nabi satu orang yang berinteraksi dengan orang ramai. Jadi benda ni juga dilihat sebagai common sense di kalangan masyarakat. Jangan kita anggap benda ni remeh. Kalau kita dalam bulan Ramadan memang tak campur dengan orang, tak apa, nak pakai pandangan kata makruh. Tapi kalau kita jenis orang yang bercampur, bercakap, berurusan dengan orang, jadi benda ni kena ambil kira supaya tidaklah orang salah faham terhadap ibadah, terutamanya ialah orang yang bukan Islam lah, sehingga dia melihat sampai ke tahap ini ibadah yang dilakukan dalam agama ni, sehingga terpaksa menyebabkan berlaku benda-benda yang tak berapa menyenangkan daripada tubuh badan dia. Itu. Jadi kalau kita jenis orang yang tak bercampur dengan orang, boleh pegang. Kalau kita jenis orang yang bercampur dengan orang, kena tilik balik, kena perhati balik. Valid ke ataupun okey ke nak pakai pandangan makruh membersihkan mulut selepas daripada gelincir matahari, iaitu masuk zuhur sampai pada waktu berbuka. Kemudian dia sebut lagi situ, oleh kerana itu wahai saudaraku, berkeinginan keraslah untuk melakukan amalan sunnah ini. Maknanya dia nak tekan di sini, membersihkan mulut itu ialah benda yang memang ditunjukkan oleh Nabi. Yang keenam, bersiwak ketika mana bangun daripada tidur.
Diriwayatkan daripada sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjada yashusu fahu bis-siwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit pada waktu malam, bangkit pada tidur dan hendak melakukan salat tahajud, nak berdiri untuk salat tahajud, yashusu, Nabi mengalirkan kayu sugi itu dalam mulut Nabi dengan tujuan membersihkan mulut. Perkataan yashusu tu kita kena perhati, ianya ialah satu perkataan untuk menunjukkan perbuatan, melakukan ataupun melalukan sesuatu dalam mulut. Boleh saja dengan alat pembersih gigi yang kita sebut tadi, kayu sugi, ataupun paling minimum ianya berkumur-kumur. Macam saya sebut semalam, berkumur-kumur ni menggunakan air tanpa ada tambahan alat-alat lain, campuran-campuran lain, cair ke apa saja, ubat gigi ke apa. Kalau kita jenis orang yang makan makanan yang tak bervariasi, tak makan macam-macam benda, maka kita kata berkumur-kumur dah cukup. Sebab dia jenis orang yang tak makan benda-benda yang menghasilkan bau. Dia mungkin makan benda yang bersifat vegetarian yang lebih kurang kemungkinan kata apa, bau mulut tu. Tapi ada juga makanan-makanan tumbuhan yang mengeluarkan bau macam petai apa semua ni, pun kena ambil kira jugalah. Tapi kalau kita jenis makan banyak benda, cukup ke dengan berkumur-kumur? Tak cukup. Sebab kalau kita berkumur tu pun masih ada sisa makanan dalam mulut kita. Saya nak sebut sini ialah sunnah bersiwak ni, bersiwaklah dengan cara yang paling optimum, iaitu basuh mulut tu bagi betul, bagi bersih betul. Jangan buat tangkap muat macam tu je, lebih kurang, bukan. Jadi bila mana bangkit pada tidur untuk beribadah, Nabi buat benda tu, Nabi bersihkan mulut dia. Yang ketujuh, bersiwak setiap kali berwuduk. Yang ni lebih kurang sebenarnya dengan hadis yang digunakan pada sunnah yang pertama muka surat 54 tu. Diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Maksudnya, seandainya aku tidak takut akan memberatkan umatku, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali berwudu. Maknanya cantik kalau dilakukan, tapi dia tak wajib. Kalau boleh buat, kalau tak boleh buat pun tak ada masalah, tapi tetap kena sedar menjaga kebersihan mulut itu. Pertama, kerana orang sekeliling kita kalau kita salat jemaah. Yang kedua, kerana ingin membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita dah sebut semalam. Okay. Keutamaan mengamalkan sunnah-sunnah ini. Yang pertama, redha Allah Azza wa Jal terhadap hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lirrabb. Maksudnya muka surat yang ke-58, siwak itu dapat membersihkan mulut dan mendatangkan keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi benda ni penting. Bila mana diikat dengan mendatangkan keredaan. Sebab Allah Azza wa Jalla suka kepada hambanya yang nak beribadah kepadanya dengan cara yang tertib. Bukan kata dalam bab peribadatan, dalam bab urusan harian kita pun, hatta kita nak berurusan dengan makhluk biasa, dengan orang mana-mana, pergi mana-mana buat urusan meeting ke apa semua, kita nak datang dalam keadaan yang paling terbaik. Keterampilan itu, kebersihan. Yang kedua, muka surat yang ke-58, bersihnya mulut. Kedokteran masa kini telah mengungkap bahawa siwak yang mengandungi berbagai zat yang bermanfaat bagi gigi dan gusi. Di antaranya ialah zat antibakteria. Yang kedua, zat pembersih kuman. Yang ketiga, zat pembersih gigi. Yang keempat, zat pengharum dan pengusir bau mulut. Ni dia nak cerita tentang kayu sugi. Okay. Tuan-tuan kena tengok, kayu sugi ni ada beberapa kategori dia. Yang digunakan oleh Nabi namanya daripada pohon arak. Nama pokok tu.
pohon arak ni pun dia ada kategori. Orang kita bila mana faham kayu sugi ni, dia pakat beli je kayu sugi. Kayu sugi ni bukan kita beli suka-suka hati, lepas tu ambil yang murah apa-apa semua tu lalu kita gunakan. Yang dah kering, dia ada kategori dia. Kalau kita pergi buat umrah, yang duk jual tepi-tepi jalan tu, yang kita kira dia hampa atas lantai jalanan tu, lepas tu dia ada kayu sugi yang dia potong apa semua. Yang tu yang grade yang ada yang pertengahan, ada yang, dan kebanyakannya grade yang rendah tu. Kalau kita beli yang tu dia punya zat-zat ataupun benda-benda yang sepatutnya ada pada kayu sugi tu dah berkurang. Sama ada kayu tu kayu yang lama, yang memang dah kering. Sebab kayu arak ni sifat dia, kalau dia tak kena air pun dia lembut dan keadaan dia tu lembap. Kayu tu taklah lembap macam tuala yang kena air, tapi dia sifat dia tu rutubah, ada kelembapan di situ. Jadi kita kena tengok jugalah waktu. Biasanya kayu arak yang terbaik ni warna dia gelap, bukan warna dia cerah. Ini yang saya tengok dalam sebahagian besar kitab-kitab, warna dia coklat yang lebih gelap. Yang orang kita duk beli tu cerah. Yang cerah tu dia kayu betul. Dan dia tiada bau yang orang kata apa yang kurang menyenangkan. Yang orang kita duk guna tu baunya ada sedikit masam pada kayu arak tu. Yang ni kayu arak yang low grade lah. Jadi kalau kita nak guna untuk bersih gigi, kita boleh fikir dan kita boleh faham lah takat mana gigi boleh bersih dengan kayu macam tu. Kalau kita orang kata apa kedekut nak invest, maka hasilnya pun tak akan banyak, tak akan okey. Sebab tu kayu arak yang elok dia tak akan dijual di tepi jalan tu. Dia jual kedai yang proper sikit lah. Tambah kita di Malaysia ni pula ada orang-orang yang jual ni siap ada dia punya casing dia tu lagi. Tujuannya lah untuk lebih elok pandangannya bila mana nak guna, terutamanya bila mana kita nak bersiwak sebelum salat apa semua tu, ianya lebih baik bila mana dia ada dalam casing tu. Dia duduk dalam bekas tu. Yelah pada zaman Nabi dia taklah simpan dalam tu. Cuma nak sebutnya Nabi tetap menjadikan kayu sugi tu tersimpan elok, dan walaupun Nabi letak dalam poket dia bukan letak dengan basah kesan pada gigi. Yang ni sebahagian orang dia silap. Nabi kalau dia letak pun, mulut Nabi dengan mulut kita beza. Makan Nabi dengan makan Nabi beza. Ada orang kata yang sunnahnya letak yang dia punya bulu ujung tu, ya, tapi kita apa yang kita makan? Ada orang sisa makanan duk terlekat di situ dan dia letak di poket atas ni dan jatuh di atas kapet sejadah waktu salat. Ini sunnah yang saya tak tahu apa benda sedang ditunjukkan melalui perbuatan tu. Kalau kita memang jenis makan talbinah, kurma, minum kopi pahit je, okey nak buat yang tu. Suka-sukanya kayu sugi tu taklah bau hapak lain macam. Ni pulut ikan masin pun makan, pulut deriang pun balah. Jadi benda-benda macam ni tak membantu pengamalan dia, tak membantu. Kalau kita nak pakai yang kaedah macam tu, pastikan makan pun kena sama lah. Ataupun kalau nak paling terbaik ialah duduk dalam bekas yang elok. Itu bentuk dia. Jangan jadikan penggunaan kayu sugi tu menjadi fitnah kepada agama. Bersih, dia kena bersih. Sebab tu produk-produk oral care ni, penjagaan mulut yang ada sekarang ni macam-macam lah, daripada jenis cecair sampai kepada jenis ubat gigi apa-apa semua tu, apa saja. Ianya lebih sesuai dengan tabiat makan orang kita. Tabiat makan orang kita lebih sesuai. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi makan makanan yang berbagai-bagai, makan seafood apa semua dengan berbagai jenis sosnya, dengan biji lada apa semua, yang ni semua kena ambil kira. Sebab tu saya tak rasa berpada dengan kayu sugi saja, dia tak akan selesai. Sebab sifat kayu sugi tu dia lebih mudah untuk membersihkan pada bahagian luaran ni.
Yang belakang-belakang, yang geraham, yang waktu kita mengunyah apa semua tu masih lagi ada di situ, masih lagi tak selesai. Sebab tu kena tengok keadaan. Saya lebih cenderung pada pandangan itu. Dan itu juga yang disebut oleh kebanyakan para ulama moden zaman kini pun, dalam bab siwak ni, dia boleh berpada dengan kayu sugi sekiranya tabiat makan dia itu ialah tabiat makan yang biasa. Dia bukan makan benda-benda yang orang kata apa, gravy-gravy yang jenis berkuah apa semua, yang dahsyat apa semua tu, tak. Sebab Nabi sendiri pun bila mana Nabi menjamah makanan-makanan yang agak berat sikit, macam benda-benda yang ada unsur daging dan berkuah apa semua, cara siwak Nabi agak lebih lama berbanding siwak biasa. Itu benda kita kena tahu. Sebab ada orang dia promote kayu siwak dia pun tunjuk macam mana cara bersiwak yang sunnah. Sebenarnya bukan sunnah Nabi, itu sunnah tok guru dia je, bukan sunnah Nabi pun. Yang kalau tuan-tuan tengok yang duk promote semua, daripada atas turun bawah, lepas tu buat bentuk X lah, buat macam nombor 8 apa semua, dia punya gerakan dia tu siap bagi sanad siwak apa semua, tak. Yang tu tiada dalam riwayat. Yang ada dalam riwayat Nabi bersiwak sahaja. Adapun buat cara nombor 8 ke nombor 10 ke, buat zigzag ke apa semua, itu tak ada. Sebab poinnya ialah pada bersih. Dia sama macam isu memakai serban di kepala. Hadis tentang pemakaian serban, sama ada imamah ataupun serban-serban yang lain, itu valid, ada. Tapi kaifiat dia, macam mana Nabi pintal, macam mana susunan, macam mana kita boleh tengok ending serban tu diikat, yang tu tak ada. Selama mana ianya kemas, elok, rapi, sedap mata memandang, maka ianya valid, kita boleh buat. Sebab ada orang dia menitik beratkan kaifiat, dia tak ada kaifiat khusus lambat ni. Cuma yang ada Nabi pakai, benda sabit pada Nabi, itu saja. Jadi tengok keadaan. Bila mana kita jenis orang yang suka makan makanan yang berbagai-bagai, maka cara kita membersihkan mulut pun berbezalah, tak boleh berpada dengan yang tu saja. Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memutlakkan waktu bersiwak tanpa mengikatkan dengan satu waktu sahaja. Dalam hal ini terdapat dua faedah yang sangat besar. Pertama, faedah duniawi membersihkan mulut. Yang kedua, faedah ukhrawi mendatangkan keredaan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab apa dikaitkan dengan bersih mulut ni dapat redha Allah Azza wa Jalla? Sebab orang yang banyak bersih mulut, biasanya tujuan pembersihan mulut tu ialah untuk banyak melakukan ibadah, sama ada ianya perbuatan, iaitu salat, ataupun ibadah yang berbentuk lisan, bacaan. Jadi itu ialah manifestasi pada syukur. Sebab syukur ni ialah dipersembahkan dalam bentuk ibadah. Kita nak cerita apa pun dalam bab syukur pada Tuhan ni, dia mesti balik kepada ibadah. Semua ini dapat diperoleh dengan melakukan perbuatan yang sangat mudah sehingga memperoleh pahala yang sangat besar. Banyak orang yang tidak bersiwak selama 2 bulan dan 3 bulan, baik kerana tidak mengetahui keutamaannya ataupun kerana meremehkannya. Tuan-tuan boleh bayang ni dahsyat ni, sampai 2-3 bulan kita tak tahu. Tapi pada zaman dulu maybe benda ni okey, sebab macam saya sebutlah, tabiat pemakanan. Tabiat pemakanan tu. Okay. Kita tengok sikit bab yang ke-6. Sunnah-sunnah dalam memakai sandal, pakai kasut. Muka surat 59. Dalam memakai sandal terdapat beberapa sunnah dan hal yang mesti diperhatikan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis shimal wal yan'alhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an." Apabila salah seorang daripada kalian memakai sandal, pakai kasut, hendaklah ia 3 disebut situ, 3 poin yang disebut situ. Memulai dengan kaki kanan. Waktu pakai kasut tu, masukkan, sarungkan dengan kaki kanan. Yang kedua, memulainya dengan kaki kiri ketika melepas. Waktu nak tanggalkan, maka dimulai dengan kiri.
Dan yang ketiga, hendaklah ia memakai kedua-duanya atau melepaskan kedua-duanya. Ataupun kalau nak pakai serentak. Pakai serentak ni macam mana posisi nak pakai? Kena duduk lah. Duduk baru boleh pakai serentak. Dia tak boleh pakai serentak dalam keadaan berdiri, melainkan tuan-tuan lompat masuk dalam kasut tu. Tak boleh. Cuba try lagi. Turun tu. Kasut kena letak dulu, tangga paling bawah, daripada tangga nombor 3 tu lompat terus. Tengok sampai pakai kasut ke muka sentuh bata, sentuh lantai dulu. Kena tak balance pagi tu, tak boleh amal sunnah ni. Pakai kasut belah kanan ialah sifatnya berdiri. Pakai kasut kedua-dua sekali masuk serentak ialah sifatnya ialah duduk. Waktu duduk. Itu cara dia. Itu sunnah yang disebut ke situ. Muka surat 60. Sunnah-sunnah lainnya dalam memakai sandal adalah sebagai berikut. Yang keempat, tidak memakainya hanya sebelah. Ini antara sunnah Nabi. Maknanya kalau nak pakai kasut, pakai dua-dua belah dan pakai dengan sifat yang sama. Maknanya warna sama, bentuk sama lah. Sebab sekarang ni kan dia ada trend. Sebelah macam selipar Jepun, sebelah lagi macam selipar Melayu. Ini tak betul. Ini bukan cara orang yang waras memakai sepatu ni ataupun kasut, bukan macam tu. Okay. Dilarang bagi seseorang berjalan dengan memakai sandal atau sepatu hanya satu sebelah. Larangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an." Jangan seseorang daripada kalian berjalan dengan memakai satu sandal, hendaklah ia memakai keduanya atau melepas keduanya. Sebenarnya antara sunnah Nabi juga ialah yamshi hafiyan, berjalan tanpa pakai kasut. Ini ialah sunnah Nabi sebagai tanda tawaduk. Tapi tengok keadaan lah nak buat. Macam saya sebut, kita tetap kena ambil realiti pengamalannya pada zaman tu dan realiti untuk dipraktikkan pada zaman ni. Tuan-tuan, kalau kita nak amalkan sunnah tak pakai kasut ni, dekat mana? Jenis tanah yang macam mana? Kena ambil kira juga yang tu. Kalau tanah yang ada semak apa-apa semua, itu bukan cara yang betul. Termasuklah waktu pergi ke tanah perkuburan, memang yang tepatnya ialah dengan tidak memakai kasut. Tapi tanah perkuburan tempat kita ni ada yang terbiar, ada yang tak diuruskan, yang penuh dengan semak samun, yang tak diketahui apa ada di situ. Mungkin ada duri daripada tumbuh-tumbuhan, dan mungkin ada haiwan berbisa yang bersembunyi di celah-celah tu, dan benda tu kena ambil kira. Supaya orang tidak menyalahkan sunnah Nabi nanti. Supaya orang tak kata nak amal sunnah Nabi ni sampai kena patuk dengan ular. Orang akan sebut macam tu. Nak amal sunnah Nabi ni sampai saya punya kaki ni bercala-bala kena duri tu duri ni. Itu part yang kena faham juga. Supaya kita tidak menjadi orang yang skeptik ataupun ada rasa sunnah Nabi tu menyempitkan. Sedangkan realiti pengamalan itu berbeza. Jadi dalam erti kata lain, tanah kubur kena bersih, dan jalan-jalan yang kita nak lalu ni pun sifatnya bersih. Itu cara dia. Itu kaedah dia. Dan hadis yang keempat ni, sunnah yang keempat ni, jangan memakai dengan satu sandal saja, sebab ianya bukan kebiasaan orang yang elok. Sebab tu orang Islam diajar oleh Nabi dan ditunjukkan oleh Nabi bila mana kita ni berketerampilan, pakai baju ke, pakai seluar ke, pakai apa-apa saja, jangan ikut kebiasaan orang-orang yang tak betul. Apatah lagi kebiasaan orang-orang tu ialah kebiasaan orang-orang yang tak berapa elok. Sebab tu zaman kita ni benda ni kena ambil kira. Syaitan ni dia nak merosakkan kita pada benda ni lah. Sebab tu kalau kita baca surah Al-A'raf, ketika mana Nabi Adam
keluarkan daripada syurga untuk dihantar ke muka bumi. Waktu dia makan pohon yang terlarang, apa Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran? Benda pertama yang berlaku pada dia orang ialah tercabutnya pakaian dia orang, tersingkapnya aurat. Sebab manusia ni dia akan rosak ketika mana auratnya tersingkap. Disingkapnya aurat kerana dia sendiri nak angkat, nak buka, maka berlakulah kerosakan. Lelaki baik, perempuan pun baik. Ada orang dia letak pada perempuan, sebenarnya lelaki pun sama untuk zaman sekarang ni pun. Sebab tu pemakaian baju-baju yang ketat semua ataupun yang banyak terbuka, lelaki dan perempuan perlu dinilai semula pada zaman kita ni. Sebab zaman kita ni kecenderungan liarnya otak manusia dia makin dahsyat. Dia bukan hanya memandang pada satu, tapi sekarang ni semua arah boleh berlaku. Sebab tu orang selalu bertikai. Saya selalu kena kacau tak kalau orang perempuan. Maka kita kata mungkin pakaian dia tak berapa syar'i, dia tidak menutup aurat tapi dia membungkus aurat. Dia bungkus je. Dia macam makanan orang wrapping je. Jadi ketat jugalah. Itu antara sebabnya. Laki pun sama. Laki pun sama. Sebab tu ada orang muda tanya saya, laki ni saya cerita ni laki. Saya kena kata apa? Dikacau oleh orang-orang yang minat laki. Sebab kita pakai pakaian yang memang orang tu duk buat. Mudah cerita yang geng LGBT pakai baju sama macam kita pakai baju. Cuba cek tengok baju kita dengan dia orang. Lebih kurang sama. Sebab tu kita pun digolongkan sekali. Kita tak akan nampak, walaupun tak dapat dinafikan, ada orang yang terlibat dengan benda-benda tak elok ni pakai pakaian yang longgar pun, tapi ianya jarang. Ni saya cerita pengalaman kawan saya, dia duduk di Eropah, tapi antara benda yang dia lazimi ialah sebab dia join tabligh ni, antara benda yang dia lazimi ialah dia pakai pakaian yang sama ada kurta dengan seluar tu yang macam Pakistan pakai, ataupun dia pakai jubah, dan dia duduk di bandar yang kita kira sebagai bandar orang Eropah, sama ada di London bersama, tapi dia lazimi, dia bidang perubatan. Antara benda yang dia alami lah sepanjang dia melazimi pakaian itu, setiap kali dia masuk kedai-kedai yang tak jelas jual benda yang halal atau haram, biasanya waiter akan attentionkan dia. Kedai ni tak ada yang halal, kedai ni tak ada yang halal, kedai ni semua yang haram. Kalau nak pergi yang halal kena pergi kedai depan tu. Waiter dia beritahu. Bila mana dia dimaklumkan melalui pakaian dia tu, lalu tiba-tiba ada 2-3 orang Melayu yang memang dah duk minum di kedai tu, Melayu Islam, kawan dia. Lalu dia pun bangkit kata, kenapa tak beritahu kami? Waiter tu ditanya waiter, kenapa tak beritahu kami? Kami pun cari yang halal. Sebab pakaian kamu macam orang kafir, sama je. Itu je poin dia. Akhirnya terperangkap. Sebab tu ada poin juga, ada poin bila mana bab ni. Dalam bab ni dia ada poin. Tambah kita duduk di negara. Tuan-tuan tengok ada orang agama lain serban tak nak tanggal walaupun duduk dalam badan beruniform. Tak nak tanggal. Syiar agama dia. Kita orang Islam, kita ada syiar kita. Tambah tuan-tuan duduk di negeri macam ni, syiar menunjukkan anda Islam lagi mustahak untuk diamalkan, untuk dinampakkan. Duduk dalam satu kejiranan, rumah lain semua ada tanglung merah, rumah kita tak ada apa-apa tanda rumah ni Islam ke tak Islam ke. Letak satu khat, paling simple je, satu khat, ada Assalamualaikum, ada Bismillah, orang tahu ni rumah orang Islam. Itu sudah cukup. Sebab tu saya sebut gesture-gesture ataupun benda-benda yang menampakkan kita Islam di tempat orang Islam tak ramai, ianya satu benda yang besar. Satu benda yang besar, sama ada pakaian ataupun apa-apa saja tanda-tanda. Sebab tu benda ni penting, perkara ni penting, supaya kita tidak digolongkan. Tuan-tuan tengok, ni saya nak sebut, ni maaf saya sebut direct. Orang-orang yang pakai serban daripada agama Sikh, yang melazimi pakai serban, yang jaga betul, yang rambut tak potong apa semua, yang ni paling kurang dan hampir tiada dalam LGBT. Tak ada.
Kalau ada pun dia orang yang dah tinggalkan pemakaian serban dia orang. Tapi yang pakai tak terlibat dengan bab tu. Daripada yang muda, yang tua confirm tak terlibat lah. Daripada yang muda. Sebab yang muda dia tak pakai serban yang macam orang tua pakai. Paling kurang dia ikat lah punya rambut yang panjang tu dengan apa kain pun. Tapi kita tahu dia Sikh. Kalau yang terlibat dengan LGBT, Sikh yang terlibat dengan LGBT, yang sudah meninggalkan pakaian agama dia. Maknanya ada nilai. Saya tak nak kata agama dia betul. Cuma nak kata elemen pakaian tu ada benda besar kepada benda tu. Ada elemen besar. Jadi dia orang ni ada rasa tak gamak nak buat benda tu. Walaupun mungkin liar, tapi kerana ada pakaian dia pada diri dia. Pakaian tu. Sebab tu elemen pakaian ni dia besar dalam agama. Sebab tu ada cerita aurat tersingkap dan ditutupnya tubuh badan kita dengan pakaian tu. Ianya bukan hanya benda biasa-biasa, tapi ianya ialah ada elemen. Sebab tu kita tengok masyarakat Arab sekarang, tak kira lah di Arab Saudi ke, di Qatar ke, negara-negara Khalij ni, negara-negara yang kita sebut sebagai negara-negara teluk ni, mereka bila mana nak lara, nak lalai, dia orang tak akan pakai pakaian-pakaian jubah tu. Tuan-tuan tengok Arab-Arab yang datang ke Penang ni, kalau dia nak berjalan tepi pantai, dia tak akan pakai jubah dengan serban. Ya, kita tahu dia bukan, kadang-kadang yang kita jumpa bukan daripada golongan mutadayyin pun, bukan daripada golongan yang jaga agama, tapi untuk dia lepak, dia minum benda-benda yang tak berapa jelas halal dan haramnya, dengan pakaian tu dia tak akan buat. Melainkan dia tukar, dia pakai seluar pendek, baru dia buat benda tu. Dia ada benda nak buat benda tu. Dia macam orang perempuan lah. Kita tak akan tengok tuan-tuan pergi mana-mana tempat, walaupun dia tu tak berapa elok perangai dia, dia akan buat benda yang menjatuhkan maruah dengan pakaian yang menutup aurat. Ke ada tuan-tuan pergi haknya yang duk tawar rumah huruk ni pakai telekung? Ada? Semua tak apa nak pakai baju. Sebab pakaian itu. Itu elemen dia. Itu benda penting yang kita kena sedar. Ini walaupun nampak kecil, tapi dia ada nilai. Sebab benda-benda ni dia ada pengaruh pada diri. Dia ada pengaruh. Dia macam membentuk satu suasana yang menjaga diri kita. Okay. Kemudian kita ambil yang terakhir, melepaskan sendal ketika mana masuk kompleks kuburan. Yang ini kita dah sebut tadi. Termasuk sunnah Nabi SAW adalah melepaskan sandal ketika mana masuk kompleks perkuburan. Dia terjemah kompleks. Kompleks tu maksudnya lah kawasan perkuburan lah, yang ada pagar. Sebab tu hikmah buat pagar ni ialah untuk membezakan kawasan kubur dengan tak kubur. Kat mana yang nak pakai slipper dengan kat mana yang tak pakai. Tapi di Malaysia kita ni, kawasan kubur yang dipagari, dia punya dalam kubur tu pun masih lagi ada semak-semak yang agak sukar untuk kita tak pakai slipper di situ. Jadi dia agak payah. Kalau tuan-tuan pergi mana? Perkuburan Baqi' kan. Perkuburan Baqi' ni memang kawasan dalam dia tu jaga. Sebab tu ada orang tanya waktu saya di Terengganu dulu, kenapa kawasan kubur ni masjid kena habis duit untuk buat pagar? Ada seorang orang tua jemaah, dia kata geng-geng kubur ni tak lari dah ustaz kalau tak buat pagar pun. Ya, memang saya tahu tak lari. Tapi poinnya ialah nak beza antara kawasan kubur dengan tak kubur. Tu je cerita dia. Kalau pakai kaedah tu, Arab Saudi tak payah buat pagar tinggi-tinggi untuk perkuburan Baqi' tu. Supaya kita sampai tu, situlah yang border tu nak kena tanggal selipur di situ. Di situ. Sebab tu dia terjemah kompleks perkuburan di sini. Kawasan perkuburan. Dan bila mana kita dah buat pagar, yang dalam tu kena jagalah. Sebab tu ada logiknya dan ada keperluan bila mana satu-satu masjid. Sebab biasanya kubur ni dikaitkan dengan pengurusan masjid jugalah. Ada setengah masjid dia wujudkan tabung untuk pengurusan kubur, tapi orang tak nampak benda tu. Supaya nak pergi kepada sunnah tu lah, bila mana ada duit, bolehlah upah orang untuk bersihkan kawasan kubur tu supaya bersih pada semak samu dan nampak kosong. Kubur ni tuan-tuan, kita kena wujudkan suasana dia kosong, batu nisan dan kosong. Dia macam padang.
baru kita akan dapat feeling pergi ziarah kubur tu ianya ialah bahagian daripada cerita kematian. Sebab tu pergi kubur sekarang dia tak dapat rasa menikmati ataupun rasa orang kata apa, rasa mengingati mati, kerana batu nisan pun cantik, kepuk pun cantik, berkilat batu nisan pada kereta kawan yang datang ziarah lagi. Akhirnya dia tak ingat benda lain, dia ingat dia nampak kecantikan batu tu semua. Itu hikmahnya di situ. Apatah lagi kalau tanam pokok. Tahu-tahu boleh bayang, ada orang dia pergi kubur, dia tengok pokok rumah, tepi rumah dia pun, rumah dia tu sendiri tak ada satu pokok. Dia pergi kubur pokok. Dia nampak konsep kubur tu macam dalam taman. Akhirnya apa yang dia ingat di situ? Rumah dia lebih kubur berbanding kubur. Rumah dia pun tak ada apa. Itu sebab dia. Bukan kata orang kata apa, kita nak kata benda tu salah saya tahu, tapi sebab itulah kita pergi kawasan perkuburan tak mendatangkan apa-apa rasa insaf apa semua. Sebab kita tengok kubur ada something attraction di situ. Dan kita tengok kubur agama lain pun lebih kurang. Taklah sampai pada kes kubur orang Islam ni dia punya menarik kubur dia tu sehingga orang kata apa boleh ada itu ini. Ni antara side negatif lah, bila mana ada setengah-setengah tempat dia buat pertandingan kebersihan kubur, lepas tu kumpul duit, cat semua batu nisan, buat sama warna. Akhirnya yang dilihat kecantikan, bukan yang dilihat mengingati kematian. Itu antara sebab kena tanggalkan sandal di situ, ialah supaya kita sedar kita akan dibangkitkanlah keadaan tidak berselipar, dan kita kembali punlah keadaan tak ada apa-apa. Kesimpulan dia, muka surat 61 yang terakhir, sunnah ini dilakukan oleh seorang Muslim berulang kali dalam sehari semalam kerana ia memakai sandalnya ketika masuk dan keluar masjid, ketika masuk dan keluar kamar mandi, dan ketika masuk dan keluar ke tempat kerjanya di luar rumah. Sehingga sunnah memakai sandal ini pun dilakukan berulang kali dalam sehari dan semalam. Apabila setiap kali seorang Muslim memakai sandal dan melepaskannya sesuai sunnah, maka ia akan meniatkannya dalam rangka mengamalkan sunnah, maka ia akan mendapatkan banyak kebaikan dan segala gerak-gerinya berada di atas sunnah. Sebab penggunaan alas kaki ini ialah satu benda yang kita akan selalu guna, kecuali kawasan perkuburan. Tuan-tuan boleh bayang, selipar yang kita beli mahal, ada orang selipar dia lagi mahal daripada baju dia. Sampai kat kawasan kubur dia kena tanggalkan. Dia tak mati lagi, tapi dia tanggalkan. Nak katanya itu protokol dia, nak tunjukkan bahawasanya kamu tidak memiliki daripada dunia itu sendiri. Alhamdulillah, selesai kita untuk pagi ini. Kita berpada situ saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah bulan depan kita akan masuk bab yang ke-7, sunnah-sunnah dalam berpakaian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.